Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bertemu lagi kita pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita tengok pula iaitu hukum mengajar dan mengambil upah mengajar Al-Quran. InsyaAllah kuliah malam ini kuliah yang pendek sahaja, iaitu berkenaan dengan hukum mengajar dan mengambil upah mengajar Al-Quran. Yang pertama, iaitu hukum mengajar Al-Quran fardu kifayah. Hukum mengajar Al-Quran ini fardu kifayah. Dan kita sebut banyak kali dah, iaitu Nabi sebut dalam hadis dia, sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi hukum mengajar Al-Quran ni fardu kifayah jika dalam sebuah kampung tidak ada orang yang layak mengajar Al-Quran kecuali seorang sahaja, maka ketika itu fardu ain ke atasnya mengajar Al-Quran kepada orang lain. Jadi kalau dalam kampung kita, dalam taman kita, dalam daerah kita, dekat-dekat dengan kita ni, kawasan kita, jika ada dah orang mengajar, jika ada dah orang yang buka kelas ataupun yang mengajar cara yang tidak formal di rumah-rumah dan sebagainya, jadi menjadi fardu kifayah kepada orang yang boleh membaca Al-Quran, yang reti untuk mengajar orang, jadi fardu kifayah. Tetapi jika dalam kampung tu, di tempat tu tidak ada orang lain selain daripada dia seorang saja yang reti, yang faham, yang boleh, maka menjadi fardu ain ke atas dirinya untuk menyampaikan ilmu, mengajak orang untuk memahami dan membaca Al-Quran. Jadi kalau dia tak mengajak, dia tidak menyampaikan ilmu Al-Quran ni kepada orang, maka menjadi satu dosa ke atas dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Hadis rawahul Bukhari. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Kita tidak ada ilmu yang banyak, macam saya tak ada ilmu banyak. Jadi saya bacalah karangan-karangan orang, buku-buku, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama. Jadi saya sampaikan, walaupun kita tak ada ilmu, kita sampai sekadar yang termampu oleh kita lah. Jadi tuan-tuan pun yang ada ilmu banyak, silakan. Yang ilmu sikit, yang boleh mengajak anak cucu, jadilah kita mengajak anak cucu kita. Mengajak anak kita, mengajak cucu kita, itu pun dikira sebagai guru juga. Walaupun kita tahu satu ayat, walaupun kita tahu satu patah dua, jadi kita sampaikan ilmu kita itu kepada orang lain, insya-Allah. Yang keduanya, ulama berselisih pendapat mengenai mengambil upah mengajar Al-Quran. Ulama berselisih pendapat mengenai mengambil upah mengajar Al-Quran. Mereka terbahagi kepada 3 golongan. Ada 3 golongan ulama yang berselisih pendapat tentang mengambil upah apabila seseorang ingin mengajar Al-Quran ni boleh atau tidak. Jadi pendapat yang pertama ini ialah datangnya daripada Imam Abu Hanifah dan Az-Zuhri, mengatakan tidak harus mengambil upah mengajar Al-Quran secara mutlak.
Tak boleh ambil nak mengajak sama ada fardu kifayah, fardu ain dan sebagainya, tak boleh ambil upah. Tak boleh ambil upah. Yang keduanya ialah Hasan Basri dan Ibnu Sirin dan Asy-Sya'bi mengatakan harus mengambil upah mengajar Al-Quran jika tidak mensyaratkan upahnya. Boleh ambil jika tidak mensyaratkan upahnya. Ikut suka orang nak bagi adik berapa ringgit sebulan, banyak mana, ikut sukalah. Dia tidak mensyaratkan yuran-yuran tertentu. Itu yang kedua. Dia kata harus mengambil upah. Harus. Boleh. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga pula iaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ni jadi tiga imam ini mengatakan apa? Harus mengambil upah mengajar Al-Quran jika mensyaratkan upahnya dengan upah yang sah, iaitu upah yang diterima di sisi agama ataupun di sisi syarak. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal ni mengatakan harus mengambil upah mengajar Al-Quran jika mensyaratkan upahnya. Mensyaratkan upahnya maksud kata kita sebutlah bulan ni kita tetapkan RM50. Satu kepala untuk belajar dengan kita tetapkan RM50, RM20 ke, RM100 ke. Contohlah. Jadi harus bagi pendapat tiga imam ini. Jadi bolehlah ambil upah kalau ikut tiga pendapat tiga orang imam ni. Jadi tiga golongan. Yang pertama tak boleh, iaitu Imam Abu Hanifah dan Az-Zuhri. Yang keduanya Hasan Basri dan Ibnu Sirin harus jika tidak tidak mensyaratkan upah tu banyak mana. Dan yang ketiganya jika mensyaratkannya pun diharuskan juga, iaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Jelas tuan-tuan. Kalau tak jelas tak apa, saya ulang balik. Saya boleh bagi pencerahan lagi kalau saya ingat. Tak susah mana senang, boleh senang difahami. Syekh Abdul Latif Faiz Diryan dalam kitabnya At-Tabyin fil Ahkam Tilawah Al-Kitabil Mubin telah membuat kesimpulan daripada beberapa pandangan pendapat yang kita baca saat ni, yang di atas tu, bahawa harus bagi seorang guru mengambil sesuatu upah atas khidmat mengajar Al-Quran, atas khidmatnya mengajar Al-Quran, dan seharusnya beliau, guru tersebut, tidak mengambilnya dengan niat upah, bahkan dengan niat bantuan atas apa yang telah dilakukannya dengan mengajar Al-Quran seraya berkata dengan penuh ikhlas. Dia kata apa? Ana abdullahi akhdimuhu wa akulu wa ashrabu min rizqih wa khidmati lahu haqqun alayya wa rizquhu li mahdhu fadlin minhu. Apa maksudnya? Aku adalah hamba Allah yang berkhidmat akannya. Aku makan dan aku minum dari rezekinya. Khidmatku baginya adalah hak, suatu tuntutan atasku. Rezekinya bagiku semata-mata kelebihan daripadanya. Ini Syekh ni kata. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah." Ini hadis ni riwayat Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Maksud dia ialah sesungguhnya upah yang paling layak atas kamu mengambilnya iaitu upah mengajar kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya upah yang paling layak atas kamu mengambilnya iaitu upah mengajar kitabullah. Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, Imam Abu Al-Layth As-Samarkandi telah berkata dalam kitabnya Bustan Al-Arifin bahawa orang yang mengajar Al-Quran atau ilmu agama terbahagi kepada 3 golongan. Ini Syekh ni kata, Imam Abu Layth ni kata, orang yang mengajar Al-Quran ni ataupun ilmu agama ni dia ada 3 golongan.
Tadi hak yang kita sebut tadi, ulama berselisih pendapat ambil upah. Itu bab upah. Ni pula dia kata orang yang mengajar Al-Quran ataupun ilmu agama ni ada 3 golongan. Apa dia? Yang pertamanya iaitu golongan yang mengajar Al-Quran semata-mata kerana Allah Ta'ala tanpa mengambil sebarang balasan atau keuntungan. Mereka diberi pahala di sisi Allah Ta'ala dan amalannya. Dan amalannya disifatkan sebagai amalan para anbiya. Alaihi wassalatu wassalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurathu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Hadis ni riwayat Tirmizi. Yakni makna dia, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak sekali-kali mewarisi dinar dan dirham. Akan tetapi mereka itu mewarisi ilmu pengetahuan. Maka barang siapa mengambilnya, yakni ilmu itu, nescaya mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Jadi yang pertama golongan orang yang mengajar agama atau Al-Quran ni, yang pertamanya dia mengajar semata-mata kerana Allah. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, nak habis dah. Golongan yang kedua iaitu golongan yang mengajar Al-Quran dengan mensyaratkan upahnya. Ataupun dia mengajar agama. Khususnya kita bicara bab malam ni iaitu orang yang mengajar Al-Quran. Golongan yang mengajar Al-Quran dengan mensyaratkan upahnya, mereka layak mengambil upahnya. Segala amalan baik mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang kedua. Dia mengajak dan dia mensyaratkan upah. Dan yang ketiganya, golongan yang mengajar Al-Quran tanpa mensyaratkan upahnya. Jika diberi hadiah, mereka akan menerimanya. Menerima hadiah adalah harus kerana Nabi SAW mengajar dan menerima hadiah. Adapun amalan kebajikan mereka tertulis di sisi Tuhan mereka, insya-Allah. Perhatian, dia kata Imam Al-Jazari telah berfatwa bahawa barang siapa yang mengupah seorang mengajar Al-Quran, mengajar akannya Al-Quran atau membaca baginya Al-Quran sehingga khatam, lalu orang tersebut mengajar akannya ataupun membaca baginya Al-Quran sehingga khatam dengan tiada tajwid, dengan tiada bertajwid, maka tidak layak bagi orang tersebut mengambil upahnya. Dia mengajar dengan tanpa tajwid, tak faham tajwid, tak arti tajwid, tapi dia mengajar orang, maka tak boleh ambil upah. Ini Imam Ibnu Al-Jazari kata. Jadi 3 golongan tadi ni, iaitu golongan yang pertama, golongan yang tak ambil upah, tak mau kerana Allah Ta'ala sahaja. Yang pertama. Yang keduanya, golongan yang mengajar dan mensyaratkan upah. Dia menetapkan upah. Ini bersesuaianlah dengan orang yang pertama tadi, untuk selalunya tuan-tuan guru pondok, kan, orang-orang alim ulama yang berkhidmat dalam masyarakat yang begitu lama, kita tengok mereka ni tidak mensyaratkan upah lillahi ta'ala. Itu yang pertama, golongan awal tadi ni. Yang golongan kedua ni yang mengajar Al-Quran dengan mensyaratkan upah ni, yakni selalunya yang ni selalunya berlaku di taman-taman, mungkin di kampung-kampung juga, dan juga di bandar-bandar besar ni. Jadi untuk mengajar Al-Quran ni, mereka menyewa bangunan-bangunan, kelas-kelas, rumah-rumah dan sebagainya. Jadi nak sewa rumah ni, nak sewa bangunan, memerlukan duit dan sebagainya. Dan kemungkinan orang yang mengajar tu pun dia tak ada ajar lain, memang dia mengajar Al-Quran semata-mata. Jadi dia mensyaratkan upah. Ini sesuai lah bagi dia golongan yang kedua ni tadi ni. Dia kata golongan yang mensyaratkan upah. Kalau tak tetapkan yuran, orang tak bayar. Orang tak akan bayar. Selalunya macam tu lah. Hak ditetapkan yuran pun kadang-kadang tak bayar juga. Tak bayar. Kalau dengan mengaji Al-Quran ni, dengan Tok Guru Al-Quran ni, selalunya orang berkira. Selalunya, bukan semua orang. Ada waris ibu bapa yang bagus, itu baguslah. Kan, ada orang dia berkira dengan guru Al-Quran. Orang yang mengajar agama ni, orang kata menjual agama. Kalau bab-bab lain, mereka tak berkira dengan duit. Ataupun dengan
kelas-kelas tambahan, kelas-kelas akademik, pelajaran-pelajaran akademik yang nak masuk periksa, yang apa contohnya UPSR, apa SPM dan sebagainya. Jadi hantar anak ke kelas-kelas tuition tu sebulan beratus-ratus ringgit tak kisah pun, kan? Tapi kalau anak tak boleh baca Quran, buat tak tahu saja. Dan jika ada tempat-tempat yang mensyaratkan membayar yuran dan sebagainya, ataupun apa perlu mendaftar bayar yuran, dia kata pula berkira pula, menjual agama pula, kan? Jadi dengan guru Quran ni tak usah duduk berkira sangatlah. Dan kalau di kampung ni yang last kali ni, yang terakhir, yang 3 golongan mengajar Al-Quran tanpa mensyaratkan upah ni, selalunya berada di kampung-kampung. Selalunya ustaz-ustazah ataupun orang yang dah tua, lanjut umur dia, mengajar dia selalunya tak akan tak mensyaratkan upah. Ataupun mungkin dia orang muda, dia duduk dalam kampung, dia buat kerja lain, tapi sampingan dia mengajar Al-Quran, dia tidak mensyaratkan upah. Bila tidak mensyaratkan upah ni, ibu bapa waris perlulah ambil perhatian, perlulah prihatin dengan masalah ni, iaitu walaupun dia tak mensyaratkan upah, tuan-tuan uloklah sikit. Janganlah duk berkira dengan tok guru, kan? Uloklah. Tambah pula orang yang mengajar anak-anak kita tu bukannya orang kaya pun, orang-orang susah saja. Kan? Apa salahnya kita bagi RM20, RM30, RM50 kalau hak orang duit banyak. Kita bagilah RM100, kan? RM200 pun tak apa lah. Dia duk buat kerja duk ajak kalam Allah, kan? Ngajak anak-anak kita pula nak bagi boleh baca. Kita jangan duk berkira dengan duit tu. Duit kita boleh cari. Ilmu ni payah. Tak ada tok guru, kacau, kan? Jadi kalau kata yang pertama tadi ni, mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, ini tuan-tuan guru kita selalunya berada di pondok-pondok ataupun tak berada di pondok pula ni, ramai guru-guru yang hebat, alim ulama lah ni, ada orang sponsor. Ini paling bagus lah, kan? Paling bagus lah orang kaya yang mana prihatin terhadap masalah ni. Tok guru ilmu banyak, tak gaduh pi buat kerja. Tak gaduh pi buat kerja, tak kerja dia sampai ilmu saja. Sebab tu kita tengok ada tuan-tuan guru kita, alim ulama lah ni, dia duk online sehari 4-5 kali kuliah dia. Kerja menyampaikan ilmu saja, tak habis-habis ilmu dia, kan? Pagi dia ada kuliah subuh, tengah hari lagi kuliah sebelum zuhur, kuliah lepas zuhur, malam lagi kuliah lepas maghrib, kan? Tiap-tiap hari duk buat kerja tu saja. Jadi duk cari makan ke mana? Ada orang duk bantu dia di belakang, ada orang duk sponsor dia. Inilah tok guru kita zaman dulu-dulu ni. Orang buat kerja, orang kampung pun buat kerja. Dia buat, kalau di Kedah ni, dia buat bendang banyak. Zakat tu selalunya dia pergi bagi kat tok guru. Jadi tok guru tu kawan ni bagi. Setahun tu dia tak gaduh buat kerja. Kerja dia baca kitab saja. Baca kitab. Ilmu dia tu ramai orang boleh ambil faedah daripada dia. Bukannya saya kata tok guru tu tak boleh buat kerja. Dia ramai juga guru-guru agama, orang-orang alim ulama yang dia bekerja, kan? Cuma apabila ada keprihatinan kepada orang-orang yang kaya ni, orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang banyak, dia pula guna ke jalan Allah. Tok guru nak apa? Nak kereta. Tok guru nak apa? Nak driver, nak pergi ceramah sana, ceramah sini. Dia duit banyak, dia boleh bagi bantuan kepada tuan-tuan guru ni. Dia sumbangkan bantuan kepada rumah-rumah anak yatim, kepada madrasah-madrasah, pusat ma'had tahfiz dan sebagainya. Ini semua ni saham untuk akhirat, kan? Kalau dia tolong untuk guru tu, apa yang untuk guru tu buat, kan? Tuan-tuan guru hebat-hebat ni, depa mana ada duk kata kat orang, kan? Buat kebajikan lah, mayang tahajud, zikir dan sebagainya. Apa yang tuan-tuan guru ni buat, boleh pahala kat dia. Dan apa yang tuan-tuan guru ni sampaikan ilmu, semua mengalir pahala dekat orang-orang yang membantu tuan-tuan guru ni. Jadi kalau di luar sana ada orang-orang yang saya sebut ni, orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih, bantulah tuan-tuan guru ni. Bantulah tuan-tuan guru yang hebat-hebat ni. Jangan bagi mereka
duk fikir nak mengajar, lepas tu duk fikir nak cari duit pula. Jadi ilmu depa yang banyak tu takut depa tak dan nak bagi kat kita. Kalau saya salah, tuan-tuan tolong tegurlah. Jadi setakat tu tuan-tuan malam ni, iaitu hukum mengajar dan mengambil upah mengajar Al-Quran. Yang saya nak sebut saat ni, yang duk beletak, orang Kedah kata beletak api rata tu, iaitu nak sebut kata jangan berkira lah dengan khususnya guru-guru, tak kira lah mengajar apa pun, kita jangan berkira dengan tok guru ataupun guru-guru, dan lebih-lebih lagi kepada guru Al-Quran ni yang mengajar kalamullah. Jadi kita ringan-ringanlah tangan membantu mereka, insya-Allah. Jadi pada malam ni hukum mengajar dan mengambil upah mengajar Al-Quran selesai. InsyaAllah kita tengok pula pada malam esok tuan-tuan, hukum membaca Al-Quran atas orang yang berhadas dan juga hukum menyentuh Al-Quran atas orang yang berhadas. Itu insyaAllah malam esok ataupun malam-malam yang akan datang lah. InsyaAllah saya cuba untuk kecilkan tajuk-tajuk ni supaya kuliah ni pendek-pendek saja, supaya tuan-tuan pun tak jemu tengok, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.